Hello dan salam sejahtera. Kali ini cikgu akan share berkaitan bab yang keempat, teknologi hijau dalam melestarikan alam. Okey, mari kita tengok 4.1 kelestarian alam sekitar. Konsep teknologi hijau ialah pembangunan dan aplikasi produk, peralatan serta sistem untuk memelihara alam sekitar dan alam semula jadi serta meminimumkan atau mengurangkan kesan negatif daripada aktiviti manusia. Kepentingan teknologi hijau ini adalah untuk mengatasi masalah kemusnahan alam sekitar, mengurangkan pengeluaran karbon, meningkatkan tahap kesihatan dan kehidupan manusia, serta menjimatkan penggunaan asli negara dengan menggunakan sumber tenaga yang boleh baharu. Okey, kita tengok dia punya gambar yang boleh menjelaskan kenapa perlunya kita perlu guna teknologi hijau ini. Yang pertama adalah untuk mengatasi kemusnahan alam sekitar. Sebab kalau kita guna teknologi hijau, banyak kawasan hutan, banyak sungai, banyak bukit, kita tidak payah rosakkan untuk menghasilkan tenaga. Karbon adalah bahan pencemaran yang paling tinggi sekarang. Sebab karbon ini paling senang kalau kita tengok di atas, itu adalah CO2, iaitu karbon dioksida. Kebanyakan karbon dioksida dikeluarkan oleh kilang, kenderaan, pembakaran terbuka sehingga menyebabkan kesan rumah hijau. Jika kamu perasan sekarang ini, cuaca makin lama makin panas. Itulah kesan rumah hijau dan punca dia adalah pengeluaran karbon. Diharapkan teknologi hijau ini nanti akan mengurangkan pengeluaran karbon. Di samping itu juga teknologi juga akan membantu meningkatkan tahap kesihatan dan kehidupan manusia sebab tidak ada kesan pencemaran hasil daripada teknologi hijau. Dengan itu, tahap kesihatan kita dan kehidupan kita bertambah baik. Ini juga berkaitan tentang sumber asli negara. Seperti mana yang kita tahu, negara kita ini banyak kaya dengan petroleum, tapi dia tidak akan menjamin selama-lamanya akan ada sumber asli tersebut. Oleh itu, teknologi hijau ini teknologi hijau itu nanti boleh menggunakan sumber tenaga yang boleh baharu untuk menjimatkan penggunaan sumber asli negara. Macam angin, matahari, kan, ataupun empangan hidro, macam-macam. Okey, mari kita tengok contoh-contoh teknologi hijau dalam kehidupan. Ini mungkin kamu belum nampak tetapi Anda sudah sekarang diperkenalkan. Yang pertama, kenderaan tenaga solar digunakan bagi mengurangkan penggunaan bahan api fosil. Sumber tenaga boleh baharu digunakan bagi menjana tenaga. Kita nampak ini saja solar, angin, air. Dalam gambar yang ini. Mana punya ni? Cikgu punya laser ni. Ini. Angin, solar dan juga air. Ini pula kenderaan tenaga solar. Menghubung kaitkan kecekapan tenaga dengan teknologi hijau. 3 buku ini kita mesti faham. KETA adalah Kementerian Tenaga Teknologi Hijau dan Air. Okey. Bagi menjayakan teknologi hijau di negara kita, dasar teknologi hijau kebangsaan telah dilancarkan pada tahun Julai 2009. Ada 4 tonggak utama untuk menguatkan dasar kebangsaan. Yang pertama adalah tenaga. Tenaga mempromosikan kecekapan tenaga dan mencari bergantungan tenaga. Maksudnya ni macam tenaga ni, tenaga solar, tenaga angin, tenaga air, okay, yang boleh kita baharui. Kedua, alam sekitar, meminimumkan kesan negatif dan memelihara alam sekitar. Ekonomi,
menambah ekonomi negara melalui penggunaan teknologi. Dan yang terakhir, sosial, meningkatkan kualiti hidup untuk semua. Okey, tenaga yang selalu cikgu bagi tahu tadi, ini solar, ini air, ini angin, dan ini geoterma. Alam sekitar pula, biarlah kita punya kawasan rumah ke kawasan bandar itu masih penuh dengan hutan, bukan semak samun. Hutan banyak pokok, semak samun banyak semak lah. Okey. Tonggak ekonomi. Tonggak ekonomi ni cikgu boleh kasih terang kalau dalam keluarga kita, kenapa kita perlu tutup karan? Sebab kita mau jimatkan elektrik. Apabila jimat elektrik, kita punya pembayaran bil akan berkurang. Sebab itu dia bagi tahu di sana untuk berkaitan ekonomi, duit poket kita sentiasa banyak dan tidak habis hanya sekadar untuk membayar bil. Dan yang keempat, sosial. Kalau tinggal di bandar, mesti satu saja masalah kita itu, iaitu kita tidak ada tempat untuk bersenam ataupun beriadah. Okey, tapi kalau kita guna teknologi hijau, mesti ada kawasan yang kita untuk melakukan aktiviti-aktiviti sosial. Tidaklah macam dalam gambar ni, muka sejak gembira tapi rasa sempit. Tapi kalau gambar yang ini pula bebas bergerak dan beriadah. Kecekapan tenaga. Penggunaan tenaga yang kurang bagi menjalankan suatu kerja pada kadar yang sama atau lebih tanpa menjejaskan keselesaan atau hasil yang diingini. Okay. Apabila kecekapan tenaga diutamakan, penjimatan sumber tenaga dapat dipertingkatkan. Penjimatan ekonomi negara juga semakin kukuh kerana kita juga dapat mengurangkan penziran. Sisa-sisa buangan dapat ditukarkan kepada suatu bentuk tenaga boleh baharu yang lebih bersih dan selamat. Malaysia sangat menyokong dan memberikan komitmen sepenuhnya dalam melestarikan kecekapan tenaga. Antara inisiatif dan usaha yang dijalankan ke arah pelaksanaan kecekapan tenaga adalah label kecekapan tenaga bagi kelengkapan elektrik, indeks bangunan hijau, kempen teknologi cekap tenaga, kempen penggunaan tenaga elektrik berasaskan sumber solar, kempen kesedaran terhadap pengguna melalui amalan penjimatan tenaga. Ini adalah label kecekapan tenaga bagi kelengkapan elektrik. Ini biasanya kita boleh nampak dalam S-Book, TV, aircon. Okey, cuba tengok di rumah kamu. Apa sebut, tulis di bahagian komen apa peralatan yang kamu jumpa yang menggunakan label ini. Kalau label ini memang jimatlah elektrik kamu nanti. Indeks bangunan hijau, kempen teknologi cekap cahaya, dan kempen penggunaan tenaga elektrik bersaskan solar. Cikgu pernah terbaca bahawa kalau kita guna sumber solar, sekiranya kita sambungkan dengan grid elektrik, bil kita akan berkurang sebab dia kasih balik itu meter. Okey, dan terakhir sekali kempen kesedaran terhadap pengguna melalui amalan penjimatan tenaga. Sektor dalam teknologi hijau, sektor tenaga memfokuskan penggunaan tenaga alternatif yang lebih bersih, bebas karbon serta dapat menggantikan penggunaan bahan api fosil. Antara contoh tenaga elektrik ialah tenaga boleh baharu seperti hidroelektrik, solar dan angin. Sektor kedua, sektor pertanian dan perhutanan berfokus kepada pengawalan gas karbon dioksida di dalam udara dari pertanian dan perhutanan. Sektor ini juga menekankan penjagaan nutrien tanah serta penambahbaikan pengamalan penanaman. Sektor pengangkutan berfokus kepada penambahbaikan prasarana pengangkutan yang lebih bersih,
bahan bakar kenderaan, serta pengangkutan awam. Sektor pengurusan sisa dan air sisa memfokuskan usaha untuk meminimumkan pembuangan sisa dan air sisa ke persekitaran dengan cara mengolah sisa atau air sisa menjadi sesuatu yang baru seperti baja kompos. Sektor bangunan berfokus kepada pembinaan bangunan hijau seperti bangunan berlian, iaitu Ibu Pejabat Suruhanjaya Tenaga yang menekankan aspek seperti penelitian kualiti yang baik terhadap alam sekitar dan juga bangunan, penggunaan bahan binaan hijau, penggunaan tenaga dan air yang cekap serta pengurusan sisa pepejal yang baik. Sektor perusahaan dan pembuatan berfokus kepada program kecekapan tenaga dan pengurusan tenaga bagi mengurangkan kesan negatif seperti kesan rumah hijau, jerebu dan hujan asid. Sektor teknologi maklumat dan komunikasi berfokuskan pengamalan teknologi TMK hijau dalam pembuatan reka bentuk penggunaan serta pelepasan alat elektrik komputer. Pengamalan TMK hijau bertujuan untuk mengurangkan penggunaan bahan berbahaya dengan menggunakan bahan terbiodegradasi serta menjimatkan tenaga. Kita sambung 4.2 sektor tenaga selepas video ini.